Pembinaan Jambatan Batang Rajang dan Jalan Pasir Sibuk Tanjung Manis diyakini akan membuka potensi besar kepada pembangunan wilayah Tengah Sarawak, khususnya kawasan Sarike, Bintango dan Tanjung Manis. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jahitun Openg yakin infrastruktur tersebut akan merangsang pertumbuhan dalam sektor pertanian, pelancongan dan ekonomi setempat. Malah kedua-dua infrastruktur itu akan meningkatkan akses ke pelabuhan Tanjung Manis yang merupakan antara hub logistik utama di negeri ini. Dari sudut sumbernya, kawasan itu kalau diurus dengan baik, dengan sains, ilmu sains, ia akan memberikan pendapatan yang besar kepada negeri. Dan seterusnya untuk sektor pertanian dan sektor makanan, kita dapat membangunkan kawasan itu. Sebab ialah jalan penting. Jelasnya, wilayah tengah juga memiliki kawasan tanah paya bakau yang mempunyai potensi dalam ekonomi baharu iaitu perdagangan karbon. Oleh itu, beliau menegaskan sebarang pembangunan di kawasan tanah paya perlu dilaksana secara mampan. Premier berkata demikian semasa berucap merasmikan Jambatan Batang Rajang di Sarike. Jambatan itu kini dinamakan sebagai Jambatan Tun Tuanku Haji Bujang Tuanku Haji Osman. Ia bagi menghargai jasa bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak yang berkhidmat dari 1969 hingga 1977. Pada program lain, Premier turut melancarkan projek naik taraf lapangan terbang Tanjung Manis. Berucap pada majlis itu, beliau berkata langkah tersebut bagi membolehkan pesawat lebih besar mendarat dan melepas seperti ATR-72. Ia juga sebagai persediaan untuk menjadikan Tanjung Manis sebagai destinasi pelancongan, pelaburan dan hub industri hiliran. Projek tersebut melibatkan anggaran peruntukan berjumlah RM327 juta. Jelas Premier, fasa pertama projek tersebut melibatkan pemanjangan landasan daripada 1,500 meter kepada 1,790 meter bagi menyokong operasi pesawat seperti ATR-72. Sebagai langkah jangka panjang, ruang tambahan telah disediakan untuk kemungkinan memanjakan landasan sehingga 2,500 meter bagi membolehkan pendaratan pesawat lebih besar pada masa akan datang. Premier juga memaklumkan Sarawak bakal memperoleh beberapa pesawat baharu untuk menampung keperluan perkhidmatan udara di negeri ini. Satu daripadanya akan diubah suai menjadi pesawat kargo bagi tujuan penghantaran barangan ke luar negara. Sebuah hospital perlu dibina di daerah Selangau bagi meningkatkan perkhidmatan kesihatan penduduk di daerah tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Christopher Girasambang berkata, ketika ini penduduk di daerah itu terpaksa ke Sibu atau Bintulu untuk mendapatkan rawatan lanjut dan ia dilihat membebankan pesakit. Dengan pertambahan penduduk dan kepadatan trafik di kawasan ini, membina hospital daerah akan menjadi satu langkah yang sangat signifikan dalam mentarapkan taraf kesihatan dan perkhidmatan kesihatan rakyat di kawasan luar bandar. Selain itu, beliau berharap sebuah ibu pejabat polis daerah IPD dapat ditubuhkan di Selangau. Ia susulan keperluan penguatkuasaan undang-undang yang semakin meningkat dengan perkembangan pesat di daerah berkenaan. Dengan adanya sebuah IPD akan meningkatkan kecekapan respon keselamatan, menambah keyakinan pelabur dan juga mengurangkan beban IPD sedia ada iaitu IPD Dalat dan IPD Muka. Beliau berkata demikian semasa berucap pada sambutan Jubli Emas Skim Penempatan Semula Nangas Sekuau di Selangau. Majlis dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Aspirasi belia masa kini kekal selari dengan keperluan asas yang telah lama diperjuang oleh generasi terdahulu, iaitu jaminan terhadap masa depan. Ini khususnya dalam aspek peluang pekerjaan, keselamatan dan perpaduan masyarakat. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata perkara tersebut mendorong kementeriannya untuk terus memperkukuh program pembangunan sedia ada lebih inklusif dan menyeluruh. Ini termasuk meningkatkan penyertaan belia menerusi pelbagai inisiatif seperti latihan kemahiran, keusahawanan, kepimpinan dan program sukarelawan. Saya percaya belia-belia pada hari ini pun merasa begitu dan inilah antara perkara yang kita usaha untuk tangani. Kerajaan
memastikan ada pekerjaan. Selain daripada itu, perpaduan keselamatannya semua terjaga. Sementara itu, katanya Kerajaan Sarawak komited terhadap pembangunan generasi muda melalui pelaksanaan kajian Indeks Belia Sarawak 2.0. Ia bagi menilai tahap kesejahteraan, kepuasan terhadap perkhidmatan kerajaan dan pelbagai isu lain yang dihadapi belia. Kajian dijalankan bersama Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IRIS) dengan badan profesional serta pensyarah universiti dan dijangka siap penghujung tahun ini. Dr. Sri Abdul Karim berkata demikian kepada media pada sambutan Hari Belia Negara peringkat Sarawak di Serian. Sementara itu, sambutan Hari Belia Negara peringkat Sarawak kali ini menyaksikan pengiktirafan kepada individu dan pertubuhan belia yang telah memberi sumbangan kepada pembangunan belia di Sarawak. Penolong Setiausaha Saberkas Cawangan Serembu, Syah Radi Libiki Iskandar, diumumkan sebagai pemenang Anugerah Perdana Belia Negara bagi kategori lelaki. Beliau yang bergiat aktif dalam persatuan merupakan Presiden Bau Lakers Rugby Club serta Setiausaha Kelab Sukan dan Rekreasi Outrax. Pendekatan saya dekat sana, saya menggunakan sukan sebagai platform, medium utama untuk tarik. So daripada situ, bila diorang dah ada passion tu dalam sukan tu, barulah saya bentuk diorang kepada kepimpinan. Manakala Rapunzel Anthony Jamu, 28 tahun dari Miri, merupakan pemenang Anugerah Perdana Belia Negara bagi kategori wanita. Rapunzel menyifatkan anugerah itu sebagai pengiktirafan kepada usaha beliau selama 5 tahun bergiat aktif dalam persatuan dan program kemasyarakatan sama ada di dalam dan luar negara. So cabaran tu semestinya ada, banyak sangat pelbagai cabaran dari segi pengobatan masa, pekerjaan dan selainnya. Junior Chamber International Tanjung Kidurong yang telah membuktikan kecemerlangan mereka melalui penglibatan pelbagai projek berimpak tinggi dan pelaburan komuniti diumumkan sebagai pemenang kategori pertubuhan belia. Sambutan Hari Belia Negara peringkat Sarawak tahun ini diraikan dengan tema Yakin Boleh. Festival Gastronomi Nyamai Sarawak 2025 menyasarkan kehadiran lebih 20,000 pengunjung dalam tempoh 2 hari bermula 26 hingga 27 Julai depan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, festival itu bukan hanya mengenai makanan tetapi sebagai platform menarik pelancong dan pemain industri lain bagi menyokong pembangunan pelancongan mampan dan hijau. We also need to bring more of those who are from the other industries to also help maybe in terms of, because we need to also take care of the environment. We can see the creativity through the use of some of the raw materials, the bamboo, or any other green materials that we can use. Tambahnya, kerjasama dengan pelbagai pemain industri mampu memberi kreativiti dalam penghasilan produk Sarawak yang dapat diketengahkan kepada orang luar. Beliau berkata demikian dalam sidang media Festival Gastronomi Nyamai Sarawak 2025 di Kuching. Katanya festival sempena Hari Sarawak 2025 yang mempamerkan kekayaan budaya dan kulinari itu bakal menampilkan 200 vendor berbanding 150 pada tahun lepas di samping demonstrasi makanan tradisional, bengkel seni dan kraft selain persembahan muzik. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.